Okey. Boleh saya? Okey, terima kasih banyak. Memang tak pandai. Benda ni pandai picit aje. Ni. Kat ni je. Kalau dekat lain mana dia punya tu tak tahu juga. Sebenarnya orang kata pengalaman benda ni 30 tahun dah ceramah kan. Tak pandai. Tak pandai nak urus dia. Okeylah, kita mula dululah Hari tu hadis kita setangkat mana? 8 dah habis. Okey. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang dikasihi muslimat-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di petang ini Allah beri peluang dan kesempatan kepada kita sekali lagi untuk bertemu dan juga untuk berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan insya-Allah sedikit masa yang kita ambil untuk berada pada petang ini, mudah-mudahan Allah akan beri kerahmatan, Allah akan beri kasih sayangnya kepada kita dan juga pengampunan insya-Allah. Tidak lupa juga selawat dan salam kita tujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke atas keluarganya dan juga ke atas sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah, muslimat-muslimat semua, saya ucapkan selamat bertemu kembali. Moga-moga muslimat-muslimat semua diberi Allah kesihatan yang baik. Apa khabar semua? Alhamdulillah, syukur. Jadi insya-Allah untuk hari ini kita pergi kepada hadis pula sebab kita berselang minggu makna sekali kita belajar fiqh yang berkaitan dengan perkahwinan, walaupun kita dah kahwin. Bukan makna kita nak kahwin lagi, betul tak? Tapi sekurang-kurangnya untuk maklumat kita dan untuk kita sampaikan kepada ahli keluarga kita, kawan-kawan kita Dan begitu juga untuk yang kedua, selepas fiqh kita akan belajar, kita akan tengok berkaitan dengan hadis kursi. Jadi untuk kali ini kita dah sampai hadis yang ke-9. Betul tak? Betul itulah. Okay, saya pun kadang terlupa. Jadi insya-Allah hari ini saya baca hadis yang ke-9. Mudah-mudahan akan memberi sedikit maklumat kepada kita apa yang terkandung di dalam hadis ini. Okay. Hadis yang ke-9 berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah telah berfirman, Izab talaitu abdil mu'mina fasabara falam yashkuni ilayya uwadihi atlaqtuhu min isari thumma abdaltuhu lahman khairan min lahmihi wadaman khairan min damihi thumma yastaniful amala. Rawahul Hakim an Abi Hurairah. Hadisnya tidak panjang, dalam 3 baris sahaja. Tapi itulah memberi pengertian yang cukup cantik. Izab talaitu abdil mu'mina fasabara. Apabila aku menimpakan bala ke atas hambaku yang mukmin, falam yashkuni ila uwadihi, lalu ia fasabara, lalu ia bersabar atas penderitaan itu. Falam yashkuni ila uwadihi, tiada dia mengadu atau mengeluh kepada pengunjung-pengunjungnya. Atlaqtuhu min isari,
dia kata nescaya aku akan lepaskan dia daripada penderitaan itu. Ya. Mana Allah Subhanahu Wa Taala ni kalau dia uji kita, dia tak, kalau boleh dia tak naklah kita ni mengadu, mengeluh, ya, cerita dekat orang. Tapi kita ni kalau sakit biasa dah. Kan? Itulah jadi maknanya dia nak tu bila kata, sebab itu bila dia menguji hamba dia yang mukmin, tak pernah mengadu, tak pernah mengeluh atas penderitaan itu. Dan Allah berjanji, dia kata dia akan menyembuhkan, dia akan melepaskan daripada penderitaan itu. Dia berjanji insya-Allah. Lepas tu bukan sekadar melepaskan daripada penderitaan itu, summa abdaltuhu lahman khairam min lahmihi. Kemudian aku akan tukarkan dagingnya dengan daging yang lebih baik. Subhanallah, ya. Cuma bukanlah dalam bentuk tukar daging balik nak macam kita buat renovasi rumah tu, bukan lagu tu. Tapi dalam arti kata dah bersih daging kita tu, ya, daripada segala kekotoran dan juga daripada segala dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Bila Allah uji kita ni dengan kesakitan, ya. Dan bukan sekadar daging, Allah kata wadaman khairam min damihi. Begitu juga Allah akan menukar darah kita dengan darah yang lebih baik. Subhanallah. Maksudnya bila kita dah sihat tu, dengan dah makan ubat, dengan antibiotiknya apa semua sekali, ya. Dan dengan dosa-dosa tu telah hilang, maka segalanya telah bertukar dan kita akan menjadi dengan lebih sihat, lebih baik. Summa yastaniful amala. Allah kata sehinggalah ia dapat bekerja semula, yakni setelah semua dosa dan kesalahannya yang lalu Tuhan ampunkan semua sekali. Maknanya Allah uji kita dengan kesakitan. Allahu Akbar, ya. Sebenarnya saya juga baru balik daripada Kota Baru semalam. Adik saya sakit, kan. Kadang-kadang tak sampai hati tengok dia sakit, ya tak? Beberapa minggu dulu dia kena TB. Lepas tu denggi. So dia tak ada kekuatan, Jadi pada situ dengan kata dia dah melibat kepada limpa. Ya. Tak, kita pun nak cakap apa, ya. Sabar je lah. Ya. Yang saya kesian sangat, saya rasa macam dia ada gangguan lain. Yang tu kesian. Dia jadi demam tak menentu. Jadi doktor tak boleh nak ubat dia punya limpa. Disebabkan dia demam sangat tinggi sampai 40, ya, 39 40. So dia lebih merosakkan limpa dia. Dan dia ada gangguan, saya rasa dia ada gangguan luar, Dia pelik dia punya kelakuan, dia jelil lidah dia, benda-benda yang tak ni, kan. Doktor pun nampak macam dia, sebab sebelah sini demam, sebelah sini tak demam. Dalam dua belah tangan tu, sebelah demam, sebelah tidak, ya. Kita cuba juga ubati, ya. Wallahualam, mudah-mudahan lah. Tapi nampak dia pun dah mula agak, sebab doktor tak boleh ubatkan dia punya limpa. Melainkan demam dia dah okay. Sebab dia kata terlalu berat untuk dia nak menanggung. Dan kami adik-beradik kerap balik sebab adik saya ni dia tak berkeluarga. Jadi tak keluarga, tak ada orang nak jaga dia, kan. Itulah. Tapi maknanya, yalah, bila Allah uji tu kadang-kadang kalau tak sabar, kan. Jadi orang akan mengeluh. Kita pun sama, ya. Kita pun juga akan mengeluh. Tapi Allah berjanji sekiranya kita tidak mengeluh, tak mengadu kepada pengunjung-pengunjung, Allah kata dia janji dia akan lepaskan penderitaan itu. Maksudnya, yalah, bila Allah uji tu dalam sebulan dua, kita rasa perit pada hanya senang, sihat dah lama, kan. Tapi kita terlupa hak sihat 23-40 tahun tu, kita lupa, ya. Bila datangnya sakit 3 bulan tu, kita rasa Allahu Akbar, rasa macam, yalah, kadang-kadang saya nampak adik saya tu macam give up, nampak jugalah keadaan, ya. Maklumlah dengan dia tak ada keluarga. Jadi bila kita balik, adik-adik saya semua duduk kat sini. Dia suka di sana. Dengan tak ada keluarga. Jadi kalau ada keluarga tu lain sikit lah agaknya barangkali, ya. Itu saya cakap, dah saya ceramah.
anak-anak kita kahwinlah, kahwin. Supaya, yalah bukan apa, sebab fitrah ni kena kahwin kan. Dan yang kedua, kalau sakit ni jadi susah. Orang nak jaga tu tak sama dengan orang suami isteri kan. Adik saya lelaki. Jadi rasa macam payah sikit. Kesian kat dia sangat-sangat. Semalam kemarin dia suruh pakai pampers kat dia. Kita pun siapa nak pakai, kakak. Kita pun segan. Kalau suami kita tak apa dah. Tapi bila adik-beradik ni kita rasa Allah. Dia malu. Saya pun malu. Kita pun tak pernah. Setakat lap badan dia tak apa. Betul tak? Itu tak rasa sangat. Itu pun kita rasa, yalah, bila dia dah besar tu kita dah tak pegang dia dah. Kesian sangatlah. Tapi saya tinggal balik dulu sekejap sebab semalam saya ada ceramah di Jempol. Kalau saya tak balik kemudian kelas ni pun tak ada juga. Tapi semalam saya ada di Jempol. Saya balik pagi tadi. Mangkali esok lusa saya balik lagi lah. Tukar shift adik saya yang tunggu tu. Saya pula yang balik. Sebab adik-beradik saya tak ada di sana. Semua dah pindah ke sini dan seorang lagi tu dah meninggal bulan Ramadan lepas raya gitu. So memang tak ada orang sungguh lah yang tukar nak jaga. Dah tu pun kita duduk balik tu tukar buat jadual, tukar shift. Ada yang orang-orang boleh bantu. Terutama sekali sebelah malam tapi maknanya Allah Subhanahu Wa Taala tu bila dia uji, maka dia nak pada kita supaya kita boleh bersabar. Dan Allah berjanji dia akan tukar, dia akan beri kita kesihatan yang baik. Bahkan Allah akan tukar daging kita dengan daging yang baru. Dan Allah tukar darah kita dengan darah yang baru. Kemudian kita akan boleh balik bekerja semula, yakni dalam arti kata setelah Allah sucikan daripada segala dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita Sebab Allah Subhanahu Wa Taala ni dalam satu hadis kursi yang lain Allah sebut, Allah Subhanahu Wa Taala kata dia tidak akan mematikan seseorang yang mukmin itu melainkan dia akan ampunkan dosanya terlebih dahulu. Cara mana Allah nak ampunkan dosa kita? Iaitu dengan cara Allah beri kita berbagai-bagai ujian. Kita sebut ujian sebenarnya nak bagi sedap dengar sikit kan. Kalau sebut bala tu rasa takut sangat. Padahal dalam arti kata memang itu balasan Allah kan. Balasan Allah terhadap apa yang kita buat. Kita ni kadang-kadang terlupa je buat salah relax kan. Jadi sekali-sekala bila kita buat salah ni Allah SWT cara dia nak supaya kita ingatkan dia balik kembali bertaubat, dia bagi kita sakit. Bila kita sakit atau beri kita kesusahan, maka insya-Allah kita akan ingat dia. Insya-Allah kita ingat dia sebagaimana Allah SWT sebut dalam Al-Quran, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di mana Allah SWT kata walanabluwannakum, mana Allah SWT sentiasa uji kita dengan takut. Siapa yang dalam hidup ni tak rasa takut kan? Takut, ya Allah. Orang muda tak kahwin takut tak kahwin, betul dah. Yes. Yang dah kahwin takut juga kan. Yang ada anak takut juga. Yang tak ada anak takut juga kan. Mana tak ada dalam arti kata bila dah kahwin ada anak kita dah okey alhamdulillah, tak ada. No, tak boleh kata juga. Dah dengar anak kena pukul kat orang gaji, kita dah susah hati, kita takut, kita bimbang. Tak ada orang kata relax hidup ni dah. Betul dah? Allahu Akbar, Allah uji kita. Allah uji dengan kelaparan. Alhamdulillah kita tak kena. Alhamdulillah. Allah uji dengan hilang harta benda. Macam-macam hilang harta benda kan. Ada hilang sikit, ada hilang banyak. Allah uji. Allah nak bersih harta kita. Barangkali kadang-kadang bercampur dengan benda yang tidak baik semasa kita dapat harta tu. Allah uji kehilangan nyawa orang-orang yang kita sayang. Wal ampus, nyawa. Wat samarat,
tumbuh-tumbuhan. Tanam padi dah nak dapat tuai, banjir besar. Kadang-kadang tanam pokok-pokok tak menjadi, tak berbuah. Kadang-kadang banyak sangat buah pun ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak sangat pun tak jadi buah, tak jadi harga, jadi baja tanah kan. Kat kampung-kampung orang tak ambil buah rambutan, pasal ambil pun tak boleh nak jual. Lama-lama duk atas pokok hitam macam tu. Ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah beritahu, wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, kan? Jadi mana Allah kata dia tak akan matikan orang-orang mukmin, melainkan Allah akan hapuskan dosa dengan cara Allah beri kita berbagai-bagai ujian dalam hidup ini. Sakit, hilang harta benda, hilang nyawa orang-orang yang kita sayang. Dan last sekali kalau Allah kata kalau tak hilang juga dengan berbagai-bagai apa yang disebut tadi, maka Allah SWT akan ambil lagi. Allah akan cuba hapuskan dosa kita semasa sakratul maut. Sakitnya semasa berhadapan dengan sakratul maut. Jadi disitulah saat-saat akhir sebelum Allah mengambil nyawa kita. So lepas pada tu tak adalah peluang lagi. Tapi maksudnya semasa sakratul maut juga itu proses untuk menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi apa pun dalam kehidupan kita tak boleh lari daripada berbagai-bagai ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanyalah orang-orang yang bersabar sahaja yang mampu menghadapinya. Okey, itulah lebih kurang dari segi hadis ini huraiannya. Hidup di dunia ini tidak lepas daripada ujian dan cubaan. Segala ujian itu biar yang ringan maupun yang berat datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia tiada berdaya untuk menolak ujian Allah Ta'ala. Betul kan? Tak mampu kita nak tolak. Tak mampu. Apa pun kita tak upaya. Melainkan kita kena redha. Betul tak? Melainkan kita kena terima. Sebab itu Rasulullah SAW menjadi kebiasaan setiap hari. Rasulullah bila berjumpa dengan para sahabat, dia akan tanya sahabat. Macam mana iman hari ini? Allahu Akbar. Hebat. Soalan Rasulullah. Kita kalau jumpa tanya apa? Mungkin kita tanya apa khabar. Betul tak? Macam mana dengan anak? Macam mana dengan keluarga? Okey tak? Macam mana dengan kerja? Itu soalan kita. Tapi Rasulullah SAW dia akan berjumpa dengan sahabat. Dia akan tanya. Bagaimana keimanan hari ini? Jadi sahabat-sahabat masing-masing mencerita. Yang seorang tu kata, keimanan dia menerima segala cubaan, ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia terima. Kerana dia redha. Segala ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, dia menerima segala qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah tentukan, dia terima. Kita ni kadang-kadang mengeluh lagi. Betul? Tahu dah datang semua daripada Allah. Apa kemampuan yang ada pada kita nak menolak? Tak ada. Tak ada. Kalau kita mengeluh pun, tak hilang sakitnya. Tak hilang. Cuma buat berdosa lagi bila kita mengeluh, mengadu. Jadi bila kadang-kadang adik saya dia cakap, Allahu Akbar, beratnya ujian Allah. Sabar. Sabar. Tak ada kalimah lain yang mampu kita cakap. Sabar je. Dia kata sabar, rasa tu kuat dah sabar. Apa dia? Itulah. Dia rasa dah sabar dah, tak apa. Kuatkan lagi kesabaran. Sebab Allah ni bila dia uji macam tu, dia Allah nak hapuskan dosa kita. Subhanallah. Bila kenang macam tu, rasa tak apalah. Sebab itu ulama-ulama salaf dulu, dia bila sakit, dia tak berubat. Dia takut hilang. Pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bila sakit, berarti Allah beri pahala. Bila dia sabar, Allah akan beri pahala. Sebab itu bila sakit, dia orang tak berubat. Sebab bila berubat, dia rasa hilang kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita orang biasa ni tak boleh tak ubat, kita bising.
Kita bising, kalau sakit kita mengeluh, betul tak? Jadi kita kena berubat, tak boleh tak berubat. Tapi kalau kita boleh tak ada mengeluh, tak ada apa, menerima dengan redha. Subhanallah. Tak apa, tak berubat, tak apa. Sebab itu dalam hadis yang lain di belakang ni, Allah sebut kalau boleh 3 hari tu, biarlah. Jangan mengeluh, jangan apa. Kalau boleh tak makan ubat pun tak apa lagi, 3 hari. Kita jangan 3 hari. Makna kalau 3 hari itu kita boleh sabar, berarti kita termasuk dalam kategori orang-orang yang bersabar. Makna lama mana nak ukur boleh sabar. Sebab itu dalam hadis ni 3 hari. Sebab itu muslimat semua bila kita pergi hospital pun dia bagi ubat 3 hari aja. Betul tak? Lepas tu dia kata lepas 3 hari tak baik datang lagi. Tak pergi dah baik dah. Kalau pergi biasa dia akan tukar ubat lain. Makna dah tak sesuai dah yang dia bagi mula-mula tu. Selalunya lah, contohnya macam demam, sesama. Kalau denggi 3 hari tak boleh baik. Itulah jadi maksud, itulah kaitannya. Jadi makna di sini dia kata Allah Subhanahu Wa Taala dia mengujinya. Dan siapa manusia mana yang mampu untuk menolak ujian Allah Taala. Ada kalanya ujian itu mendatangkan manfaat kepada manusia. Betapa banyak manusia yang lalai daripada jalan Allah dan tenggelam di dalam dosa dan maksiat. Bila ditimpa sahaja bala dan bencana, segera dia kembali kepada Allah. Segeralah dia ingat akan Allah. Segera dia sedar bahawa dia adalah hamba yang tiada berdaya dan bahawa di atasnya ada Allah yang maha kuasa. Betul kan puan-puan? Kita ni kok mana-mana pun, kalau masa susah kita ingat Allah. Hari Ahad tu saya ke Langkawi, ada program di sana. Cuaca tak elok sekarang. Perjalanan ke Langkawi kan 1 jam saja, tapi sebab cuaca tak elok 2 jam puan-puan. Dia duduk berlegar ke atas, tak boleh nak landing, hujan lebat di Langkawi kan. Allahu akbar, bacalah ya Allah. Napa daya lagi dah? Hanya yang mampu kita dah. Baca kalau Allah, baca wal asri, baca segala-gala hak mana terasa teringat semua baca. Nak ceritanya kita ni dalam keadaan susah, kita memang ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Lepas tu bila tak bergoyang tu senyap. Mulut pun dah tak bergerak dah sebab dah tak goyang, dah nak landing. Dia kata kita akan mendarat sekejap lagi. Keluar perkataan Alhamdulillah, lepas tu tak ingat dah nak baca keluar Allah. Hujan. Nak ceritanya, sebab itu Allah SWT nak tak nak dia mesti uji kita lah. Sebab kalau tidak kita akan jadi orang yang lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Balik pula daripada Langkawi ke Subang, hujan lebat pula kat Subang. Ya Allah, saya kata, tapi tak lama, 1/2 jam sahaja yang delay. Duduk atas tu dah pusing. Kat dia beritahu kita tidak boleh mendarat sebab hujan lebat di Subang. Kita tunggu laporan sehinggalah membenarkan untuk kita. Allah, kena pula aku. Tapi subhanallah, bila dalam keadaan macam tu kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat sangat-sangat. Bila dah selesai, okey, kita lupa balik. Allahu akbar. Jadi sebab itu manusia mesti diuji, mesti. Kalau tidak, manusia lupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia akan segera sedar dan akan kembali kepada Allah. Di samping itu ada pula manusia bila tidak diuji oleh Allah, dia merasa duka cita sekali. Dia bimbang kalau dia sudah tidak lagi disayangi oleh Allah Ta'ala. Yes. Ada orang bila Allah tak uji dia rasa bimbang. Dia rasa Allah dah tak sayang dia. Kita seronok. Allah tak uji seronok sangatlah dah. Orang kena uji, elok dah tu, padan muka jahat sangat. Tapi bila dia uji kita rasa dia buat salah, betul tak? Memangnya betul dia buat salah, kita pun buat salah juga. Tapi nak ceritanya Allah uji tu sebab Allah nak ampunkan dosa-dosa kita. Sebab tu bila orang tak diuji, dia rasa macam Tuhan dah tak sayang dia dah. Saya kata tadilah, ada orang dia tak akan berubat, dia tak akan berusaha nak menghilangkan segala ujian-ujian Allah. Sebab dia kata kalau dia berubat, berarti bila dia sehat, ujian Allah sudah tidak ada, berarti pahala juga sudah tidak ada. Ialah bila Allah uji kita, kita ingat Allah, kita berzikir pada Allah, kita bangun solat, betul tak?
Kita baca Quran kan menambahkan pahala kepada kita. Dan berapa ramai orang yang ada setengah tu tak pandai nak salat hajat. Ada orang tak pandai nak salat taubat. Tapi bila diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tu, tahu tak dan tu? Dan tu belajar solat taubat kan. Sampai berkekalan. Ustazah, sejak saya belajar sembahyang sunat taubat dengan ustazah sampai sekarang saya solat taubat. Mana betapanya bila diuji oleh Allah orang akan jadi baik. Harapnya macam itulah insya-Allah muslimat semua ya. Jadi dia kata dia bimbang kalau dia sudah tiada lagi disayangi oleh Allah Taala. Lantaran itu dibiarkannya hidup mewah dan senang lenang, sebab ada sebuah hadis mengatakan bahawa jika Allah Taala mengasihi hamba-Nya, nescaya diuji hamba itu dengan berbagai-bagai ujian. Kalau Allah sayang tu Nabi kata Allah akan uji dengan berbagai-bagai ujian. Jadi kalau Allah tak uji itu kita bimbang. Maknanya Allah dah lupakan kita. Okey. Kini dia hidup dalam sihat walafiat terus menerus, dia menikmati kemewahan dan kelazatan hidup tanpa sakit-sakit. Dia kini khawatir kemewahan, dia khawatir kalau itu semua menandakan Allah Taala sudah tiada sayang lagi kepadanya. Ada juga yang menganggap bahawa kemewahan hidup itu merupakan salah satu ujian-ujian Allah Ta'ala. Ingin melihat apakah aku bersyukur atas nikmat yang dikurniakan kepadaku ataupun aku kufur. Akan tetapi syukur itu bukanlah setakat menyatakan terima kasih kepada Allah sahaja. Ataupun setakat mengucap Alhamdulillah kepada Allah. Bahkan kalau nikmat itu merupakan kekayaan wang ringgit, hendaklah wang ringgit itu dibelanjakan kepada orang-orang yang perlu. Kalau nikmat itu merupakan kemewahan makan, minum dan pakaian, hendaklah dia tiada melupakan fakir miskin yang berhajat kepadanya. Hendaklah ia sentiasa membantu orang yang tak punya sekadar yang terdaya, tidak lokek. Sebab lokek itulah suatu tanda lagi kekufuran di atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya bila Allah beri kita kekayaan dari segi wang ringgit, bantulah, belanjakanlah kepada orang-orang yang berhajat. InsyaAllah, mudah-mudahan. Mana tanda syukur tu bukan kata Alhamdulillah, itu saja yang dikatakan syukur. Tapi kita gunakan duit itu, manfaatkan kepada orang-orang yang memerlukan. Mudah-mudahan, insyaAllah muslimat semua. Demikianlah seterusnya di sini Allah menyatakan jika aku menimpakan bala iaitu sebagai satu ujian ke atas hamba-Ku yang mukmin, lalu dia bersabar atas penderitaan itu, tiadalah dia mengeluh, tiada dia bersungut, malah dia terus bersabar sebab dia mengetahui semua itu datang daripada Allah. Kalau dia mengeluh atau mengadu halnya kepada orang lain, apakah dapat ditolongnya? Adakah dapat? Tak dapat kan? Ya Allah, betul. Tapi kita ni kan kalau tak mengadu, tak mengeluh tu rasa macam tak sedap. Padahal pula mengeluh pun tak ada. Tak hilang pun. Tapi kalau kita sebut Allah, Allah, barangkali baik sikit. Daripada Allah sakitnya, aduh sakitnya dah. Bertambah sakit ada. Hati sakit. Sebab hati tak tenang dengan keadaan itu. Okey. Seterusnya, demikianlah. Kemudian ujian itu mungkin kerana dosanya yang banyak. Allah hendak menebusnya. Tapi orang kan dia tak nak kalau kita sebut, yelah Allah uji. Kan kita banyak buat salah. Orang tak nak tau. Orang tak suka. Saya pernah ada sekali tu ada rakaman forum perdana di Gua Musang. Jadi berkaitan dengan ujian Allah. Jadi soalan daripada penonton tu antaranya, maknanya, adakah kami ni dibalas data kerana dosa-dosa yang kami lakukan? Sebab tu kami berhadapan dengan banjir besar. Ya tak? Katanya penanya, saya tak nak soalan ini. Nampak macam orang Gua Musang ni banyak dosa. Katanya penerbit terpulanglah. Kita ni nak bukan nak sebut direct, tapi kita tak nak terlalu cover sangat kan? Jadi seolah-olah macam kita ni rasa relax. Ya bila sebut ujian tu relax. Kalau sebut dosa, kalau sebut kesalahan, kita rasa macam kita tahu kita bersalah. Betul tak? Dia orang tak nak. Dia kata kita sini tak mau sebut perkataan bala. Sebagai balasan daripada Allah atas dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita.
Dia tak nak perkataan itu. Kalau nak sebut boleh, tapi ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata tak apalah, tak kisahlah. Kalau rasa ujian tu cantik, tak ada masalah. Memanglah lebih berlapik. Kan? Dibanding ini adalah dosa-dosa kami. Kan besar, nampak dah. Padahalnya apa salahnya? Kita sebagai manusia, ada orang yang boleh cakap dia tak pernah sunyi daripada dosa. Siapa yang pernah kata tak pernah buat salah, kan? Semua kita berdosa. Dan Allah jadikan kita manusia ni, itulah kehidupan kita. Kita buat dosa, kita bertaubat, kita kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itu Allah sebut, kalaulah manusia ni tak buat salah, tak buat dosa, aku dah matikan semua sekali, aku buat manusia yang lain. Yang manusia ni buat salah, lepas tu bertaubat. Buat salah, bertaubat. Itu fungsinya manusia. Kalau manusia ni tak buat salah, Allah akan buat makhluk Allah yang lain. Nama gapo tak tahu. Tapi nak ceritanya, itulah. Mana kita ni tak boleh kata, kita tak boleh buat salah. Tidak. Tapi, bila kita buat salah, kita sedar, kita insaf, dan kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bertaubat. InsyaAllah, muslimat semua. Sebab kita tak boleh nak kata, saya tak pernah buat salah. Tak ada. Tak ada orang yang boleh jawab macam tu. Maka lantaran kesabarannya atas menanggung bala itulah Allah SWT akan mengampunkan segala dosa-dosa dan kesalahannya. Semua kekhilafannya terhapus, tinggallah ia sekarang sebagai kain putih yang bersih. Daging di badannya diganti dengan daging yang baru, darah yang mengalir dalam urat-uratnya ditukar dengan darah yang baru, seolah-olah daging lama dan darah lama yang kotor sudah tidak sesuai lagi, hidup dan mengalir di tubuh badan yang suci dan bersih. Lalu semuanya diganti oleh Allah dengan yang baru. Ya Allah. Sedap kalau kita dengar macam tu. Betul tak? Bila kita sakit tu, Allah nak tukar daging dan darah kita dengan yang baru. Buang semua dah, kotor-kotor tu dah habis ya. Subhanallah ya, muslimat semua. Kalau kita boleh menerima lah. Tapi itulah sebenarnya pun. Betul tak? Terima tak terima, kita tak ada pilihan. Mengeluh, berdosa. Sabar, dapat pahala. Nak mana? Tentulah kita nak yang sabar dan dihapuskan segala dosa. Ibarat kita dah baru lahir daripada perut ibu. Tapi kadang-kadang kita manusia ni dah gitu. Kalau hak tua mengeluh, Allah ustazah, saya ni sakit lutut. Tak apa. Kalau kita tak sakit lutut, kita tak sedar, kita tua. Kata, saya sakit lutut, saya sembahyang pun pakai kursi. Nak buat macam mana? Tapi bukan sebagai halangan untuk kita menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kursi nak macam mana dah. Itu bersyukur orang lain baring. Semuanya dalam keadaan baring. Cuba bayangkan. Jadi maknanya Allah tetap. Allah akan uji kita dengan apa saja. Okey. Kemudian sambung firman ini lagi. Biarlah hamba itu menyambung hidupnya yang baru dalam kepakaian yang baru. Terserahlah kepadanya mau memelihara pakaian yang baru itu supaya sentiasa bersih dan putih, ataupun akan mencontengkannya lagi dengan yang hitam. Mana dah bersih tu dah cukup. Hak buat dosa, buat salah tu dah cukup. Jangan ulang lagi dah. Kalau kita serah pada dah, kita dah nak ulang balik ke salah kita, perbuatan kita yang tak baik dan sebagainya. Sebab kadang-kadang salah kita yang lama-lama dah. Salah kita dengan Allah, salah kita dengan manusia. Bila sebut manusia, mak bapak, suami, isteri, anak-anak, jiran. Tak ada ke? Ada. Kawan-kawan satu kuliah, satu kelas majlis ilmu ni pun kadang-kadang ada terasa hati, kadang-kadang. Betul tak? Ni tak ramai. Kalau ramai lagi lah. Yang tu gitu, yang ni gini. Macam-macam ya. Mana kita ni tak boleh elak. Okey. Saya akhiri bicara ini dengan mengemukakan sebuah hadis Nabi SAW yang lain, yang bermaksud sekiranya Allah Ta'ala menghendaki kebaikan bagi hambanya, disegerakan balasan penderitaan di atas dunia lagi. Nah, kalau Allah nak kita baik, Allah akan balas penderitaan kita, dosa kita semasa di dunia lagi. Manakala Allah tu nak kita jadi orang baik. Sekiranya Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, disegerakan balasan penderitaan di atas dunia.
Dan jika dia menghendaki keburukan buat seorang hambanya, ditahankan daripadanya balasan, sehingga hamba itu bermaharaja lela dengan dosa-dosanya, lalu dibalasnya nanti di hari kiamat. Wal-iyazubillah. Ya. Di dunia ni kita susah macam mana, ada orang tanggung. Ada orang boleh tolong, maksud saya bukan tanggung. Ada orang boleh tolong. Tapi kalau di sana nanti, tak ada dah. Itu pula adik saya sakit. Tak apa. Di dunia ni, tak apa. Ada adik-beradik lagi yang boleh bantu, yang boleh gosok walaupun tak sama. Boleh ada orang yang boleh beri nasihat. Kawan-kawan dia datang nasihat. Bagi ayat, suruh dia baca. Macam-macam dah. Mana ada orang yang boleh datang ziarah, yang boleh datang beri semangat dan sebagainya. Bila di sana nanti, tak ada. Apa istilah kita? Nafsi. Masing-masing dah. Buatlah. Jadi, maknanya, Nabi kata, kalau Allah kehendaki kebaikan pada seseorang itu, Allah balas dunia lagi balasan dia. Jadi jangan sedih, jangan kecewa bila kita dibalas di dunia. Sebab itu Allah nak kita jadi baik. Sebab kita akan ingat dia. Tapi kalau Allah balas di akhirat, makna di dunia ini, dia biar hidup dalam keadaan buat salah. Itu kadang-kadang kita berkata kat orang, kejedak kata kat orang dah. Bila lo nak mati orang tu. Kita kata kat orang kata kat kita juga kalau kita tak baik. Betul tak? Jadi kadang-kadang kita pun, ya Allah, orang tu teruk sangat. Bila lah nak taubat. Kadang-kadang terlintas di hati, bila lah Allah nak ambil nyawa dia. Sebab kadang-kadang Allah nak biarkan. Sebab itu dalam hadis Nabi kata, kadang-kadang Allah tak beri dia apa-apa ujian, tak beri balasan. Sebab semoga Allah SWT, bila Allah nak balas, nak bagi neraka, Allah tak rasa kesian lagi dah. Wal-iyazubillah. Jadi biarlah Allah uji kita, Allah bagi kat kita di dunia segala kesusahan, kesakitan. Tak apa, insya-Allah ada orang yang boleh membantu. Ada doktor kan, ada orang, ada adik-beradik, ada keluarga lagi yang boleh membantu kita. Kemudian sambung lagi, besarnya penderitaan itu adalah sesuai dengan beratnya dosa. Begitulah Allah Ta'ala menimpakan balanya kepada sesiapa yang dikasihinya. Bukan kepada yang dibenci, tahu. Mana Allah beri bala kepada hambanya yang dikasihinya. Maka barang siapa yang rela menanggung bala itu serta bersabar menderita, nescaya Allah akan merelakannya. Dan barang siapa yang bersungguh dan selalu mengadu halnya kepada orang lain, nescaya Allah akan menyengutinya. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang rela dan bersabar, insya-Allah. Hadis ni kena bagi dekat orang jaga di hospital supaya dia boleh mententeramkan jiwa orang sakit dengan motivate seperti ini. Tampal dekat dinding, betul tak? Supaya orang sakit tu boleh menerima ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah, kalau saya balik, saya nak bagi kat nurse, suruh tampal dekat dinding kan. Kalau tidak, kita duk menyalahkan Allah kan. Kita mengeluh, bersungguh, kenapa aku sakit? Kenapa Allah tak sayang aku ke? Kenapa bertimpa-timpa kesakitan itu? Ya dah. Jadi sedangkan Allah dah bersedia dah nak hapuskan dosa-dosa kita. Bila dia beri kat kita dengan syarat kita bersabar. Ini lagi pun habis lebih kurang hadis dia muslimat semua. Hadis yang ke-10 Apa ada soalan ke? Soalan koklah ada pandangan apa-apa. Tapi cantik sangat-sangat puan-puan, kadang-kadang kita merawat orang sakit kan. Orang sakit bukan orang lain, dalam rumah kita, mak kita kadang-kadang jadi cakap baik-baik kat dia. Tak apa mak sabar. Kadang mak sabar, kita yang tak sabar jaga dia. Lebih lagi kita jaga orang tua, betul tak? Allahu Akbar, dengan sifat nyanyuknya, sekejap ingat, sekejap nyanyuk, kadang-kadang sembahyangnya tak menentu, betul tak puan-puan? Tapi ada hadis, Allah pujuk kita dalam usia-usia kita 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun. Allah beritahu kat kita semuanya ada bonus-bonus yang Allah berikan kepada setiap pertambahan umur 10 tahun. Jadi bagi kita kalau jaga orang tua, macam kita dah tua. Kita dah tua dah, sebenarnya duk rasa kita tak tua lagi. Kadang-kadang diberi peluang jaga mak umur 90 tahun kan. Allah.
Sebenarnya Allah nak beri banyak pahala buat kita. Sebab dia dah, Allah tak tulis dosa dah. Orang yang berusia 90 tahun ke atas, 80 tahun ke atas, dia tak ada dosa dah kalau dia buat dosa. Dalam keadaan dia macam tu. Tapi dengan syarat, Allah kata, dia beriman like sebelum masa muda. Masa muda dia taat pada Allah. Dia semayang. Kalau ada masa puasa sunat, dia akan puasa sunat. Ikening kami dia puasa sunat. Tapi bila usia 90 tahun, dia dah tak larat. Sampai masa Allah masukkan pahala terus saja. Yes, dia nyanyuk. Tak ada dosa tak dia. Dia tak ada dosa dah. Allah tak tulis dah. Dia dianggap sebagai tawanan kepada malaikat. Dia tak ada dosa. Kita yang duduk marah kat dia yang berdosa. Tapi dengan syarat semasa muda dia orang yang beriman, orang yang semayang, orang puasa, orang yang jaga hubungan dengan Allah dengan cantik. Tapi kalau muda tak semayang, tua tak semayang, itu tak boleh buat apa dah. Tapi kalau muda dia semayang, tua dia tak boleh nak semayang, dia nyanyuk dan sebagainya. Allah tak ambil dosa dekat orang ini. Kita duk marah dia buat apa? Kan? Kita ni mak semayang. Dah. Dia kata. Dia ingat dia dah semayang kan? Allahu Akbar. Ada. Saya tak lama dapat jaga mak. Sebab mak saya meninggal ketika usia 66 tahun. 68 tahun. Arwah ayah saya 63 tahun. So tak lama. Tak dah nyanyuk lah maksudnya. Tak sempat. Jadi tak tahu macam mana orang jaga mak yang dalam keadaan nyanyuk. Tapi Allah SWT mengingatkan kita dalam hal-hal ini. Mana orang-orang yang di usia 80 tahun, 90 tahun tu dia kira dah jadi tawanan malaikat. Tawanan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni dalam usia 60 sampai 70, Allah dah jadi hati kita nak bertaubat, nak buat baik. Betul lah. Betul-betul taubat ni maknanya kita, taubat yang sungguh-sungguh ialah pertama, kita menyesal sangat-sangat dosa kita tu. Kita tak akan buat lagi dah. Yang kedua, kita tak buat dah. Jadi mudah-mudahan. Jadi kalau kaitan dengan Allah lah kita minta ampun. Tapi bila kaitan dengan manusia, kena minta ampun dengan manusia. Saya rasa paling payah dengan manusia kan? Itu buat juga. Yang tu buatlah sebagai pengaduan kita kepada Allah, minta ampun. Tapi yang paling penting, kita tak buat dah benda tu. Jangan buat lagi. Dah kita minta ampun tu, kita sembahyang haji taubat tu, kita minta ampun dengan dia, kita berdoa, kita minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling penting juga, kalau berlibatkan manusia, kena minta maaf dengan orang yang tu. Kita minta ampun dengan Allah tak akan selesai sebab melibatkan dengan manusia lain. Dengan Allah, direct pada Allah. Allah tak apa, dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tak apa pun tak boleh nak tak minta. Kena minta, walaupun Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Pengasih, tapi kita kena minta ampun sentiasa dan penuh harapan yang Allah akan terima taubat kita. Itu tak buat lagi dah. Jangan sekali-kali cuba buat lagi. No. Berarti kalau buat lagi, berarti dalam arti kata taubat kita belum lagi diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang orang tanya, Ustaz, macam mana nak tahu taubat kita diterima? Kita tak buat dah benda tu. Tak buat. Kalau kata sebut tu, ya Allah, menyesal sangat. Tak akan ulang lagi dah. Kalau Allah beri kita peluang hidup muda lagi pun, Allah tak buat dah. Tapi kita kena berdoa pada Allah. Betul tak? Tak boleh nak kata, tak buat dah. Tak boleh kira. Syaitan tu mana dia duduk diam. Dia tak akan berpuas hati. Dia tak akan. Takkan kata, dia dah taubat, aku tak kacau dah. Dia. Yes. Itulah kadang-kadang kan. Tapi bila berulang lagi pun, kena taubat juga. Nak buat macam mana? Kita tak ada pilihan. Untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan putus asa. Allah paling marah kepada hambanya yang berputus asa daripada rahmat dia. Katalah kita rasa Allah tak ampun dosa kita, jangan putus asa. Tugas kita minta ampun dengan sungguh-sungguh, insya-Allah. Soal ampun tidak itu urusan Allah, tapi sebagai manusia kita tetap rasa bersalah.
Kita harus tahap menyesal. Menyesal. Buat salah ni, kita akan rasa menyesal. Kita buat pahala walaupun penat, kita tak menyesal. Pernah tak kita rasa menyesal? Penat aku buat baik. Rugi tadi. Kadang mulut kita je kadang cakap macam tu tak. Penat buat baik. Ya Allah, penat buat baik. Tak apa. Sayyidina Ali kata, kalau kamu buat baik walaupun kamu penat, kamu akan mendapatkan ganjaran pahala. Bahkan kita gembira, betul tak? Kita seronok bila kita buat baik. Walaupun penat, ya Allah penat rasa. Tapi Alhamdulillah, kita boleh tolong orang. Seronok tak? Seronok. Kalau kita berhabisan dari segi harta kan, tak apa. Kita rasa seronok. Tapi bila kita buat dosa, walaupun seronoknya seketika, tetapi kita akan menyesal sepanjang hidup kita kan. Allah saja yang tahu kan betapa kita rasa bersalah, rasa menyesal. Tapi dengan Allah, minta direct dengan Allah. Dengan manusia, kena dengan manusia. Tapi kalau tak selesai dengan manusia, macam mana nak buat? Itulah yang dikatakan, Nabi kata kita akan jadi orang muflis di hari kiamat. Kebaikan-kebaikan kita kena bayar kat orang lah. Apa dia? Boleh, tak ada masalah. Jadi itulah kata tadi, kebajikan kita serah kat dia, serah kat orang. Kita buat salah dekat orang, lepas tu kita baca Quran. Jadi dapat kat orang. Kita tak dapat. Betul tak? Itu yang Nabi kata kita jadi orang muflis di hari kiamat tu. Mana tak muflisnya, buat baik banyak dah. Habis bayar hutang. Kita tak nak lah. Sebab itu dalam hadis kursi di belakang ni, muslimat semua, Nabi, Allah sebut kat kita. Maknanya, sekiranya kita ni banyak dosa, Allah akan sekiranya kita banyak buat dosa, tapi kita ada satu lagi dah tolak kebaikan-kebaikan yang kita buat ni, tolak tu ada lagi satu lebih. Kebaikan tu ada lebih lagi. Hak lain habis dah. Satu lagi lebih baik. Allah akan masukkan kita ke dalam syurga. Tapi tahu ke tak lebih? Ada lebih ke tak? Takut jadi orang muflis kan? Itu je. Jadi kemampuan kita kena buat baik. Banyak. Sebab banyak yang kita nak kena bayar hutang nanti. Kita umpat orang. Kita maki hamun orang. Kita marah orang. Jadi benda tu kita tak pergi minta maaf. Betul tak? Dan kadang-kadang orangnya dah tak ada dah. Macam mana cara? Itulah nak balas kebaikan kita tu dengan segala kebaikan kita ditolak nanti. Ditolak. Kalau tidak tak selesai. Kalau cukup buat tolak tu ada lebih satu, Allah kata Allah akan masukkan kita ke dalam syurga. Tapi kalau tak ada lebih, habis dah kebaikan kita, kejahatan orang lain tu akan dia letak di kepala kita. Waliyahzubillah. Takut sangat. Bila kejahatan orang lain dia letak kat kita, banyaklah tu. Banyak. Tu saya teringat, sorry semua. Ada seorang tu, dia telefon saya. Malam dah. Ustazah, saya pergi ke masjid, Allahu Akbar, masjid wilayah. Anak saya 2 orang, Ustazah. Kebetulan ada program, dia ada bagi goodies bag. Jadi ada satu je, dia anak saya dapat satu je goodies bag. Dia kata, 2 orang berebut 2 beradik. Saya pergi cari urus dia nak dapatkan goodies bag. Dia kata, tak ada. Urus dia dah tutup pintu dah. Dia kata, macam manalah aku nak dapatkan. Kebetulan dekat nak balik tu dia kata, dia pergi bilik air. Jumpalah orang tertinggal di bilik air. Dia pun nak ambil tak nak ambil. Nak ambil tak nak ambil. Desakan anak ni dia ambil. Padahalnya benda tak ada seberapanya pun. Goodies bag biasa tak kalah bernilai. Tak ada apanya pun. Ada apa ni, ada buku satu. Lepas tu ada apa lagi. Dia sikit sangat dia kata dah. Dia ambil. Bila dia ambil, dia balik rumah dia rasa bersalah sangat. Tapi anak dia dah okey lah dia kata. Saya rasa bersalah sangat Ustazah. Dia kata macam mana saya nak tebus dosa saya ni. Dia kata, suami saya pergi masjid, saya bagi duit kat dia RM10 suruh masuk dalam tabur. Dengan niat yang ampunya goodies tu, kalau esok-esok dia nak, saya nak bagi tu je. Tu baru goodies bag.
Betul tak? Kalau kita hitung-hitung lah, ya Allah, kita takut kita jadi orang muflis di hari kiamat. Waliyahzubillah. Saya minta maaf banyak-banyak, puan-puan. Saya tak kata kat puan-puan. Saya kata kat saya. Banyaknya dosa dan kesalahan yang aku buat, kan? Dengan Allah tak apa, insya-Allah. Bukan tak apa macam mana, bukan relax, no. Tapi kita rasa sebab kita boleh bercakap dengan Allah anytime. Kan, sambil tidur, sambil bawa kereta, kan kita boleh bercakap dengan Allah. Kita boleh mengadu dengan Allah. Ya Allah, kau ampun dosaku, ya Allah. Aku banyak dosa, ya Allah. Aku takut api neraka-Mu, ya Allah. Aku nak syurga. Walaupun kita tahu kita tidak layak untuk nak masuk syurga, betul tak? Kita tak ada keupayaan. Kita tak ada keupayaan untuk memilih yang satu lagi. Kita nakkan syurga. Kita tahu kita banyak bersalah. Sangat-sangat. Itu yang kita berzikir, ilahi lastuli firdausi ahla. Kita banyak dosa. Kalau dengan Allah kita rasa kita boleh bercakap. Kita tak malu, betul tak? Walau apa banyak besar dosa kita, ya Allah. Tapi dengan manusia ni, tu nak pergi, nak bercerita, nak kata tu. Tak payah orang lain lah. Suami kita sebelah tu pun malas bercakap. Betul tak, perempuan? Suami kita sebelah dah. Sekadar, bang minta maaf ya bang. Yelah, maaf. Dia cakap macam tu je, betul tak? Tapi agaknya kalau kita detail lah satu-satu. Tak maaf juga kot. Dah. Koknya lah. Kita dengan suami kita pun kita tak gamak nak meluahkan semua sekali. Betul tak? Apatah lagi dengan orang lain. Tapi tak dapat tidaklah. Jadi semuanya nak dibayar dengan kebajikan, kebaikan yang kita buat. Itu je yang mampu kita buat. Tapi, apa yang ada hak dengan kita lagi? Betul tak? Semua nak bagi kat orang. Baca Quran kat orang. Apa ni sedekah pun nak bagi orang. Jariah, solatun jariah pun nak bagi kat orang. Semua nak bagi kat orang. Apa yang ada pada kita? Kita tak nak menjadi orang muflis. Ya? Dapatlah, tapi itulah taklah banyak dah kita niat nak bayar hutang orang. Bayar hutang je lah, betul tak? Allahu Akbar. Cuma syukur Allah beri kita peluang hidup. So kita ada masa lagi dah. Pun tak tahu berapa banyak balance yang ada. Tu saya kata kalau ikut arwah ayah saya 63, saya 61 sekarang. So 2 tahun saja lagi. Sikit sangat peluang untuk kita membuat baik ke, bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita asal pukul berapa? 4:19. Okey, kita ada masa sikit lagi. Hadisnya hampir sama ya, puan-puan. Hadis yang ke-10 berkata Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW telah bersabda, Allah telah berfirman, Izabtalaitu abdi bihabibataihi summa sabara awattuhu anhumal jannah yakni ainaihi. Rawahu Ahmad an Anas wa Tabarani an Jarir. Izabtalaitu abdi bihabibataihi summa sabara. Jika aku menguji hambaku dengan kedua belah matanya buta, summa sabara, kemudian dia bersabar, awattuhu anhumal jannah, nescaya aku akan gantikannya dengan syurga. Allah. Orang yang mata tak nampak dua belah tu, buta, dah ada syurga di tangan dia. Cuma nak dia bersabar aja. Itu janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Huraiannya di sini Allah Taala menggunakan perkataan habibataihi, yakni kedua mata yang sangat dicintainya. Yalah, maknanya semua sayang belaka, betul tak? Tapi bila tak ada mata ni, habis kita rasa segala-galanya. Mata adalah salah satu nikmat yang utama yang ada peranannya yang tersendiri. Orang yang punya mata dapat melihat dan menikmati keindahan-keindahan dunia yang tidak bersifat lagi. Orang buta matanya tidak dapat merasakan kenikmatan ini. Dia dikira cacat kerana tidak dapat melihat, dan buta bukanlah dari kehendaknya sendiri. Bahkan ia adalah takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang tiada siapa mengetahui nikmatnya, hikmahnya. Itulah orang yang memang dari sejak semula jadi buta. Tetapi yang lebih dekat pada maksud hadis ini ialah berasal daripada celik, dapat melihat.
Tapi disebabkan sesuatu sebab, maka ia menjadi buta. Segala nikmat yang pernah dilihatnya dahulu kini menjadi gelap gelita, tentu jiwanya akan merasa sedih dan terkejut. Salah satu nikmat yang terindah yang telah dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini merupakan suatu ujian yang paling berat. Maksudnya hadis ini kata penulis dia lebih kepada orang yang celik dulu lepas tu buta. Bukannya orang yang lahir dalam keadaan buta sebab dia memang tak pernah melihat. Tapi orang yang celik ni dia dah melihat dah. Merasai kenikmatan melihat dunia dan sebagainya. Tiba-tiba dia buta. Tu yang dia penulis buku ni kata ditujukan kepada orang yang celik. Lepas tu buta. Saya masih ingat operator di JAKIM ya, Muslimat semua. Dia kata adik-beradik dia 4 orang semua lahir celik belaka. Tapi buta ketika usia 12, 13. Ni tu saya kata bila dia sabar tu subhanallah kan, dalam tangan syurga. Hebat. Saya pernah sekali tu saya naik lift, saya terlanggar dia. Maaf Ustazah, Cik Ali tak salah, saya yang celik yang salah. Kita langgar dia, yang langgar kita tak apa sebab dia tak nampak. Kita langgar dia sebab nak berebut naik lift. Maaf Ustazah, dia kenal orang tau, subhanallah. Hebat makna dia orang yang buta ni. Dia boleh mengenali suara orang. Kalau di JAKIM tu ada 1,000 orang pegawai kaki tangan, dia boleh kenal seorang-seorang. Kita telefon panggil daripada mana-mana pun. Ustazah kat mana? Dia kata. Cakap ke, Cik Ali kenal saya Ustazah. Cik Ali. Kenal Ustazah. Saya kata Cik Ali agak-agak saya ni comel Cik Ali. Comel lah suara Ustazah sedap. Saya gelak Cik Ali. Cik Ali suara saya tu yelah, tapi saya tak comel Cik Ali. Dia gelak sajalah kita ni nak ni kan. Tapi dia boleh kenal suara kita dalam di mana kita ada. Dia kenal makna 1,000 orang tu dia tak bertukar lah. Orang ni dia kenal seorang-seorang. Subhanallah, dia tidak pernah mengenali kita semasa dia celik sebab umur 12 tahun. Manalah kita ni kenal dia, betul tak? Tapi subhanallah, sebab tu kadang-kadang orang buta boleh hafaz Quran 30 juzuk ya puan-puan. Kita ada pun keluar lagi, ada ingat. Bila tak baca tu Allah tarik balik daripada dada kita ya, betul tak? Musibat semua. Jadi itulah maksudnya bila Allah beri kita ujian, hendaklah kita sabar ya. Dan kadang-kadang Allah beri kepada anak kita, keluarga kita dah. Memanglah tak ada orang nak. Seboleh-bolehnya tak ada orang nak. Tak ada. Tapi ingat ini bukan kehendak kita ya, tapi dia adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dia kata di sini sikit ya. Sebab itulah maka jika ia bersabar atas ujian ini, dia menerima segala keputusan Allah dengan penuh kesabaran dan rela, maka Allah Ta'ala akan memberinya syurga sebagai balasan kesabaran itu. Ya. Baiklah, mungkin ada orang bertanya kalau dia buta di dunia bagaimana pula nanti di syurga setelah dia memasukinya, apakah dia terus buta? Tidak, sebab kehidupan di syurga tiadalah seperti kehidupan di dunia. Betapa cacat sekalipun seseorang itu di dunia, buta, pekak, bisu, tempang, sombong, hodoh atau sebagainya, namun di syurga nanti Tuhan akan memberikan rupa dan bentuk apa saja yang dikehendaki. Sebab syurga itu tempat balasan, dan balasan Allah mestilah dari segala yang baik-baik dan sesuai dengan kehendak orang yang dibalasnya. Maksudnya di syurga nanti tak ada dah. Kita nak lagu mana semua boleh. Tak ada masalah. Nak cantik, nak rasa macam mana jadi orang hodoh. Tak ada masalah. Allah akan ikut kehendak kita bila berada di syurga nanti. Kalau rasa nak rasa jadi Ultraman, jadi. Maknanya apa saja kehendak kita dah, semua akan jadi. Maknanya tak ada lagi dah sesuatu yang tidak baik. Okey, sebab syurga adalah tempat balasan dan balasan mesti baik.
Pernah dalam satu peristiwa seorang perempuan tua menangis terhibah-hibah kerana mendengar Rasulullah SAW mengatakan bahawa orang tua tidak akan masuk syurga kerana disangkanya dia tidak akan masuk ke syurga. Tapi segera Rasulullah SAW beri keterangan yang lanjut, iaitu orang tua itu akan dikembalikan menjadi muda lela dengan rupanya yang amat cantik dan jelita. Sebelum dia dimasukkan ke dalam syurga, maka segeralah perempuan itu tertawa kegembiraan. Mana nak ceritanya orang masuk syurga ni, tak ada orang bodoh dah. Semua orang muda, orang cantik. Apa saja kehendak kita, keinginan kita akan tertunai dengan segera. Kesimpulannya bahawa Allah Ta'ala mengajar manusia supaya mesti bersabar atas takdir yang diputuskan. Biar bersifat apa sekalipun kerana manusia tiada mengetahui hikmah dari sesuatu takdir Tuhan, maka jika dia mengerutu sekalipun, tiadalah apa yang dapat menukar takdir yang sudah ditentukan. Itulah sifat hamba yang semestinya patuh kepada kehendak Tuannya, sedang Tuan yang dimaksudkan di sini ialah Allah yang memilikinya, kerana dialah yang mencipta hamba, maka wajarlah kalau Tuhan yang lebih tahu mana yang lebih baik bagi hamba yang dimilikinya. Manakala hamba wajar patuh dan tunduk kepada Tuhan yang mentakdirkan sesuatu bagi dirinya. Okey, muslimat semua, insya-Allah kita akan sambung nanti pada hadis yang ke-11. Kadang saya terlupa puan-puan. Itu kena tanya anak murid. Dia tak ada tanda kat mana ya. Saya tak ingat selalunya. Sebab dah sebulan pula lah kita jumpa ni. Kan? Maknanya awal macam mana kita kalau nak kira jadual kita, jadual kita awal Jumaat minggu pertama dan minggu keempat. Jadi puan-puan kalau setuju kita minggu pertama, minggu depan sekali lagi tau. Tak apa ke puan-puan 3 minggu berturut-turut puan-puan. Kesian kat puan-puan. Sebab yang ni kelas qadaan. Hak ganti minggu pertama di awal bulan 10 dulu. Jadi awal bulan 11 kita ada dan akhir bulan 11 kita ada. InsyaAllah. Kalau tak ada apa-apa halangan. Jadi kita jumpa lagi minggu depan. Saya minta maaf banyak-banyak.